Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita masuk bab 13. Okey, sambungan kemarin. Homeostasis dan sistem urinary manusia. Okey, untuk hari ini sepatutnya selepas pembelajaran saya iaitu kamulah dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep homeostasis dalam pengawal aturan. So untuk hari ini kita fokus aras gula dalam darah. Yang kedua, tekanan separa karbon dioksida. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Macam mana badan kita mengawal atur, kita nak kawal atur aras gula dalam darah. Okey, sekiranya gula dalam darah kita berlebihan, apa yang badan kita buat? Dan kita nak tengok jika gula dalam darah kita kurang, so apa yang badan kita akan lakukan? Okey. Kita fokus kepada kawal atur aras gula. Okey, organ yang bertanggungjawab untuk mengawal atur aras gula adalah pankreas. Okey, sekejap. Okey. So pankreas akan keluarkan sebab dia ni adalah organ dalam sistem endokrin. So dia akan keluarkan hormon. Okey, hormon apa? Ada dua jenis hormon yang akan pankreas keluarkan, iaitu hormon insulin dan juga hormon glukagon. Okey, tapi kedua-dua hormon ni akan keluar ikut apa masalah yang terdapat dalam badan kita. Nak tengok sama ada jika gula dalam darah kita tinggi, hormon apa akan keluar. Kalau gula dalam darah kita rendah, so hormon apa akan keluar? Tengok sekali lagi ya. Okey. Kelenjar yang bertanggungjawab mengekalkan aras gula iaitu glukosa lah dalam darah. So kita nak tengok sebenarnya untuk aras gula yang normal bagi seseorang ialah lebih kurang 75 hingga 110 mg untuk 100 ml darah. Okey. So dalam julat inilah yang ni untuk orang normal. Okey, sekiranya lebih daripada 110, maka itu dikira gula berlebihan dalam darah. Sekiranya kurang daripada 75 mg, itu bermaksud gula dalam darah seseorang itu kurang. Okey, so dekat pankreas ada sel yang dipanggil sebagai kelompok sel Langerhans. Okey, kelompok sel Langerhans inilah akan merembeskan sama ada hormon insulin atau hormon glukagon. So, apabila hormon insulin dan hormon glukagon dirembeskan ke dalam darah, so aras gula dalam darah akan turun kepada julat normal. Okey. So, ini kita panggil kaedah suap balik negatif. Ini adalah mekanisme homeostasis. Alright. Okey, kita fokus kepada sekiranya aras gula dalam darah meningkat. Okey. So, kita start daripada bawah ni. Okey, julat normal aras gula dalam darah sekiranya tinggi, iaitu tadi melebihi 155, contoh 160 mg. Kita panggil keadaan ini sebagai hyperglycemia. Ingat hyperglycemia. Ini bermaksud aras gula dalam darah adalah tinggi. Aras gula tu adalah aras glukosa. Okey, glukosa dalam darah tinggi. So, apabila aras glukosa dalam darah tinggi, ini akan memberi signal. Okey, memberi signal kepada kelompok sel Langerhans. Okey, di mana? Di pankreas. Ada satu sel yang kita bagi nama sebagai sel beta. Okey, sel beta akan merembeskan hormon insulin. Ada sebab hormon insulin dibebaskan. Okey, bila badan kita lebih gula, so hormon insulin akan dibebaskan, kan dirembeskan. Oleh siapa? Oleh sel beta. Di mana? Di pankreas. Itu kelompok sel Langerhans. So, apabila insulin dirembeskan ke dalam darah, kesannya ada 3 kesan ini 1, 2, 3. So, yang pertama, sel hati dan sel otot. Sel hati, bayangkan di mana? Sel hati dan sel otot akan dirangsang untuk menggunakan gula yang berlebihan tersebut. Untuk proses apa? Proses respirasi. Ingat Okey.
So, dua-dua jenis sel hati ni, sel hati dengan sel otot akan dirangsang untuk menggunakan gula yang banyak tadilah. Contohnya selepas kita makan kan, jadi gula dalam badan kita lebih, jadi sel hati dan sel otot akan dirangsang untuk guna gula tersebut bagi proses respirasi, bagi menghasilkan tenaga. Okey, jika yang tu dah dibuat, okey, masih ada lagi gula dalam badan, ada glukosa dalam badan. So, insulin akan merangsang penukaran glukosa yang berlebihan tadi kepada glikogen. Glikogen ni adalah simpanan makanan dan disimpan pula di dalam hati dan sel otot. Okey, jadi dua benda ni dah buat tapi masih ada lagi gula dalam darah, masih ada lagi glukosa dalam darah. So, apa yang kita buat? Dia tukarkan glukosa itu kepada, nampak? Tukarkan glukosa berlebihan kepada lemak. Okey, lemak di mana? Di bawah kulit, iaitu di bahagian sel adipose. Dekat bawah bahagian kulit. Nampak? So, ini maksudnya apabila kita makan makanan yang berkarbohidrat yang bergula, sepatutnya kita buat aktiviti lah supaya semua gula yang kita makan itu, yang ada dalam darah kita itu digunakan untuk menghasilkan tenaga. So, kalaulah kita makan makanan berlebihan, bergula tapi kita tak buat apa-apa aktiviti, contohnya kita makan, lepas makan kita tidur ke ataupun kita tengok TV ke, kita tak buat aktiviti cergas. So, mungkin gula yang berlebihan dalam badan itu akan ditukarkan, dia dah buat step first, step second, dia akan berkumpul di bawah lapisan kulit dekat tisu adipose. Okay? Dia berkumpul situ, lama-kelamaan jadi obes. Nampak? Alright? Okey. Tak pun, bila gula berlebihan banyak sangat dan insulin tak cukup, nanti akan dapat penyakit diabetes mellitus. Okey. So, sambung tadi. Okey, lepas insulin menjalankan tiga langkah ni untuk mengurangkan gula berlebihan tadi, maka apa yang terjadi? Aras gula dalam darah akan turunlah. Ini homeostasis suap balik negatif. Nampak? So, bila turun, dia kembali menjadi julat normal. Nampak? Okey, now kita tengok apa jadi sekiranya aras gula dalam darah rendah. Okey. So, maksud aras gula dalam darah rendah, mungkin kita bagi contoh di sini, kandungan gula dalam darah dia ialah 50 mg. Okey, 50 mg. Kuranglah. Okey, kita panggil keadaan ini sebagai hipoglycemia. Yang tadi hyper, yang ni hypoglycemia. So, ini bermaksud aras gula darah rendah. Alright. So, bila aras gula dalam darah rendah, ini memberi signal kepada pankreas, terutamanya dekat kelompok sel Langerhans, untuk merembeskan glukagon. Dekat sini, special cell dia adalah sel alfa. Sel alfa akan merembeskan hormon glukagon. Okey. So, apakah tindakan glukagon di dalam badan kita? Okey, glukagon ni akan merangsang sel hati untuk menukarkan glikogen. Tadi simpanan makanan kan? Okey, disebabkan gula dalam badan kurang, dia akan merangsang glikogen ditukarkan kepada glukosa. Jadi, yang kedua, menggalakkan penguraian lemak untuk membebaskan asid lemak yang dimetabolismekan bagi menghasilkan tenaga. Nampak? Jadi, oleh itu, aras glukosa menjadi lebih tinggi daripada awalnya dan ini menyebabkan kita punya kandungan gula dalam darah kembali normal. Okey, ini adalah proses homeostasis mengikut mekanisme suap balik negatif. Okey, kita tengok kat mana apakah. Yang inilah yang dipanggil sebagai pankreas. Kamu tahu kan? Ini organ dia, pankreas, nampak macam daun. So, ini pankreas dan ini adalah kelompok sel Langerhans. Dalam kelompok sel Langerhans tu ada dua jenis sel. Sel alfa, yang biru muda ni. Sel alfa akan merembeskan hormon glukagon. Manakala sel beta akan merembeskan hormon insulin. Alright. Okey. Jadi ini cikgu ulang balik. Okey, bila aras gula meningkat selepas sajian, selepas kita makan sesuatu,
makanan, especially makanan yang berkarbohidrat ataupun kita makan makanan yang manis yang mengandung gula. So, sel beta tadi akan dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Kemudian, inilah fungsi insulin. Jadi, dia rangsang sel hati dan sel otot untuk guna balik glukosa yang berlebihan itu bagi proses respirasi sel dan juga merangsang penukaran glukosa yang berlebihan dan disimpan di hati dan di otot. Okey, ada juga yang akan menukarkan glukosa yang berlebihan itu kepada lemak untuk disimpan di bawah sel tisu adipos, di bawah kulit. Alright. Okey. Yang ni penerangan tentang pengawalan aturan sekiranya aras gula dalam darah menurun. Okey, bila turun, kita ingat hormon apa? Glukagon yang dirembeskan oleh sel alfa. Nampak? Okey, dan kita tengok fungsi glukagon tadi. Ini ulangan balik yang cikgu terang tadi. Menggalakkan penguraian lemak dan membebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan bagi menghasilkan tenaga. Okey. Okey, ini dalam bentuk rajah supaya kamu lebih faham. Alright. Okey. Kegagalan dalam penghasilan, perembesan dan penerimaan insulin. Okey, ini sekiranya badan kita gagal, pankreas gagal nak menghasilkan insulin. Okey, dan gagal nak merembeskan. Ini semua perkara yang berlainan. Gagal hasilkan insulin. Ada juga yang dia mampu pankreas tu dia mampu hasilkan insulin, tapi gagal untuk merembeskan insulin. Ada juga kes yang mana badan seseorang itu gagal menerima insulin. Okey, dalam kes yang begini, penyakit yang berkaitan ialah diabetes mellitus ataupun kita biasa dengan kencing manis. Okey. So dalam kes ini, aras gula darah pesakit diabetes mellitus biasanya tinggi dan tidak stabil. Dia tak stabil. Biasanya kalau orang normal, bacaan gula dia agak stabil. Tapi bagi orang yang kencing manis, bacaan gula dia tak stabil. Biasanya tinggi. Lepas tu kadang-kadang kalau dia mungkin dia akan jadi kurang sangat gula sekiranya kadar pengambilan insulin dia tu tidak teratur. Itu yang menunjukkan dia ada penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Right? Okay, simptom. Ingat simptom pesakit diabetes mellitus. Kamu hari itu dah buat presentation kan? Okay, sentiasa berasa haus. Okay, sentiasa dahaga. Orang yang kencing manis ni, mereka sentiasa dahaga dan penat ataupun letih. Dan kita boleh nampak, kalau dulu badan dia agak berisi, tapi lepas kena penyakit kencing manis ni atau diabetes mellitus, biasanya berat badan dia akan turun dengan mendadak. Okey. Sekiranya seorang itu telah didiagnos sebagai pesakit diabetes, maka dia kena pergi hospital untuk kontrol. Okey, dan di hospital, pihak hospital akan bagi pil ataupun suntikan insulin. Selain itu, dia mesti wajib untuk menjaga pemakanan, okey, dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Alright. Okey. Nampak ni? Okey, biasanya mereka akan suntik di bahagian perut. Sebab dekat bahagian perut ni kurang sikit deria yang dia lebih tak sakit lah kalau cucut ni. Kurang sikit rasa sakit kalau cucut tempat lain ni. Sebab kat sini lemak dia tinggi sikit kat perut kan. Lapisan kulit dia lebih tebal. Okey, ada juga yang perlu ambil insulin dan juga makan ubat. Okey, jadi selalulah kena patuhi tarikh untuk berjumpa dengan doktor. Doktor akan sentiasa bagi tarikh untuk tengok macam mana kan kadar gula dalam darah. Okey, ni check Okey. So kita tengok soalan yang berkaitan dengan pengawal aturan gula dalam darah. Okey, seorang lelaki berumur 40 tahun. Kenapa dia sebut 40 tahun? Biasanya umur beginilah yang mula dikesan dengan penyakit diabetes mellitus. Adakah umur kecil tak boleh kena? Tak semestinya. Sekiranya daripada kecil tidak kontrol makan,
Kemungkinan dari kecil lagi dia mungkin boleh dapat diabetes. Ada juga yang disebabkan oleh genetik. Okey. Alright. Seorang lelaki berumur 40 tahun disahkan oleh doktor tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi. Maksudnya pankreas dia ada masalah. Okey, huraikan apa yang berlaku kepada lelaki tersebut. Okey. So, bila keadaan begini kita bagi tahu, maksudnya insulin tu tidak dapat dihasilkan, maka kesan dia glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glikogen. Jadi maksudnya di sini, apa fungsi yang insulin boleh buat, tak dapat berlaku dalam badan dia. Okey. So bila glukosa tak dapat ditukar, glukosa tu akan tinggilah dalam darah dia kan. Jadi kita letakkan satu penyakit yang kita kata sebagai hyperglycemia. Keadaan inilah, dia bukan penyakit ni, keadaan ini dipanggil sebagai hyperglycemia. So, dalam keadaan ini, glukosa yang berlebihan itu akan dikumuhkan dalam air kencing individu tersebut yang dikatakan telah mengidap penyakit diabetes mellitus. Kemudian kita bagi tahu simptom-simptom bagi pesakit itu. Pesakit sentiasa berasa haus, penat, letih dan mengalami penurunan berat badan. Dan sekiranya tidak dirawat akan menghasilkan risiko yang lebih tinggi iaitu kematian. Alright. Okey, seterusnya kita tengok praktis sumatif soalan nombor 3. Nyatakan. Okey, nyatakan satu ujian makmal yang dapat anda lakukan untuk mengesan sama ada seseorang itu mengalami penyakit kencing manis. Satu ujian. So, namakan ujian tersebut. Apakah nama ujian tersebut? Ujian apa? Okey, betul. Ujian Benedict. Okey, ujian Benedict. Ini adalah ujian Benedict yang kita buat dalam makmal. Kita menggunakan Benedict solution ataupun larutan Benedict yang warna biru ni. Okey, masukkan dalam tabung uji dan kita didihkan secara kukus air ini dan kita dapati sekiranya ada gula di dalam air kencing tersebut, maka akan berlaku perubahan warna menjadi mendakan merah bata. Okey. Turns orange or brick red color. Ini adalah ujian untuk menunjukkan bahawa terdapat glukosa di dalam air kencing. Alright. Okey, huraikan peranan yang dimainkan oleh hati apabila kepekatan gula dalam darah menurun. Okey, bila gula dalam darah menurun, kita panggil sebagai hipoglycemia. Kan? So, apa yang hati akan buat apabila dia dapat kesan bahawa gula dalam darah seseorang itu turun? Alright? Okey. So, kita tengok sini Kalau glukosa berlebihan, insulin akan dikeluarkan, dirembeskan oleh pankreas untuk menukarkan kepada glikogen. Okey. Sekiranya gula dalam darah kurang, apa badan akan buat? Glikogen ni pula dia akan ditukarkan menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon. Nampak? Okey. So, bila gula ni akan digunakan untuk proses respirasi sel lah. Kan? Menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. So, tengok sini. Sekiranya badan kita kekurangan gula, jadi hati ni akan kurangkan proses respirasi sel lah. Sebab bila dia menambahkan proses respirasi sel, dia akan gunakan lebih banyak gula. Dalam kes ini, pesakit ini, dia kurang gula. Jadi proses respirasi sel dalam hati tu akan slow. Sebab dia nak kontrolkan gula dalam darah tu lah. Dan apa yang berlaku? Glikogen iaitu simpanan makanan ni akan ditukarkan menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon. Dan dalam kes yang sama, hati ni akan menghalang penukaran glukosa kepada glikogen. Sebab gula tak cukup, so dia halanglah yang gula tukar kepada glikogen ni, glukosa tukar kepada glikogen sekiranya gula tu lebih. Sekarang ni gula dalam badan kurang, jadi dia halang penukaran glukosa kepada glikogen. Okey, soalan seterusnya.
Seorang pesakit mengidap sejenis penyakit yang menyebabkan pankreas terpaksa dibuang. Pankreas ni penting kan sebab dia akan rembeskan dua benda. Hormon iaitu insulin dengan glukagon dan juga hormon. Hormon apa? Ingat LAT. Okay, lipase, amylase pancreas dengan trypsin. Ingat ni. Okay, enzim dan hormon. Jadi, terangkan kesan sekiranya pankreas itu dibuang terhadap penghasilan enzim dan hormon. So, bila pankreas dibuang, kita kena bagi tahu enzim apa yang tak dapat dirembeskan, hormon apa yang tak dapat dirembeskan. Okey. Dan kita terangkan juga apakah kesan terhadap pencernaan serta aras glukosa dalam darah individu tersebut. So, kita fokus dekat enzim dulu. Sebab ingat tadi yang LAT tu lipase, L tu for lipase, A amylase, pancreas dan T for trypsin. Okay. First kita bagi tahu tiada enzim lipase. So, ini bermaksud kuranglah pencernaan lemak. Sebab lipase ni akan menguraikan ataupun mencernakan lemak. Alright. Then, tiadalah enzim trypsin. Ini bermaksud kurang pencernaan protein. So, apabila insulin dan glukagon tidak dihasilkan, maka pengawal aturan aras glukosa pun akan terjejas. Jadi, kita beritahulah insulin tak boleh buat apa. Insulin tidak dapat menukarkan gula ataupun glukosa berlebihan menjadi glikogen dan glukagon. Glukagon tidak dapat menukarkan glikogen menjadi glukosa. Okey. So, B. Apakah nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit untuk membantunya menangani masalah kesihatan yang disebabkan oleh pembuangan pankreas? Jadi, bila pankreas dibuang, seseorang tu masih boleh hidup, tak ada masalah. Cumanya dia kena kontrol lah. Dia kena kontrol pemakanan dia. First, dia kena kurangkanlah makanan berkarbohidrat sebab makanan berkarbohidrat ni lah yang akan menghasilkan banyak glukosa dalam badan kita, kan? So, dapatkan suntikan insulin jika aras gula dalam darah meningkat melebihi aras normal. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu rasa untuk mekanisme pengawal aturan tekanan separuh karbondioksida dalam darah ni kita sambung untuk hari yang berikutnya. So, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.